Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saudara pengacara majlis, saya sebenarnya malam ini sepatutnya di tempat lain. Tapi oleh kerana yang di sana itu ditunda, jadi saya pun jenguklah teman-teman di Shah Alam. Dan saya ucap terima kasih kerana diberi kesempatan. Saya tak akan mengambil masa yang lama kerana kita semua menantikan arau yang hebat dan dahsyat. Saya rasa ikon politik TikTok yang paling hebat di dunia tiada yang lain melainkan arau. Datuk Seri Sanusi Kedah pun mungkin dia hebat juga. Jadi kalau arau campur Sanusi, berterabur lawan lain. Nama saya Saifuddin Abdullah. Saya kena jelaskan. Sebab jauh beza saya dengan Saifuddin yang lagi satu. Saifuddin yang lagi satu, dia ini itu saya tak kata. Saifuddin yang lagi satu ni dia tak minat dengan orang muda, dia tak minat dengan anak-anak muda. Sebab dia kata bahawa anak-anak muda yang menyokong Perikatan Nasional ni anak-anak muda yang tak cerdik. Betul ke anak muda yang tak cerdik yang menyokong Perikatan Nasional? Kita kena menghormati, kita kena mengiktiraf anak-anak muda. Jadi saya harap anak-anak muda tolong ingat nama saya Saifuddin Abdullah. Yang seorang lagi tu, dia tak tahu mai dari mana tapi nama dia macam tu. Tuan-tuan, sebagai sebuah parti yang meladeni anak muda, kita faham tentang sepotong ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ini pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak muda bahawa mereka itu sekumpulan anak muda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambah lagi keimanan dan hidayah untuk mereka. Ini kaedah kita meladeni anak-anak muda. Bukan mengatakan yang mereka tu tak cerdik, mereka tu boleh dibayar. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran yang baik untuk anak-anak muda. Dan kita meladeni anak muda dengan memahami permintaan-permintaan mereka. Saya ini bekas Presiden Majlis Belia Malaysia. Zaman ketika saya dulu jauh lebih handsome daripada sekarang lah. Sekarang ni, ialah sebab penyokong Liverpool, okey lah. Liverpool ni pasukan yang Islamik, tahu saudara. Dia menekankan konsep berjamaah. You never walk alone. Jemaah lah tu. Manchester United, devil. Mampu lawan bola ni. Ni saudari-saudari yang perempuan-perempuan tu senyum tu, faham ke tidak? Ya. Apa saya sebut tadi? Kita meladeni permintaan anak-anak muda. Ada 3 permintaan utama anak muda. Yang pertama, mereka mahu suaranya didengar. InsyaAllah, sebahagian sejumlah yang signifikan calon-calon Perikatan Nasional untuk PRN di Selangor, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan adalah calon-calon anak muda. InsyaAllah. Permintaan yang kedua, mereka mahu supaya suara
tadi saya sebut suara, peranan mereka diiktiraf. Ini sudah lama dalam Perikatan Nasional kita lakukan. Sebab itu kita ada calon-calon yang muda yang kita angkat selama ini. Dan yang ketiga, mereka mahu supaya isu-isu dan masalah-masalah mereka ditangani, diselesaikan, dihadapi sebaik-baiknya dengan cara yang berorientasi mereka, bukan berorientasi orang tua. Nah, bukan kita berlawan dengan orang tua dan orang lama, tetapi kaedahnya kena sesuai dengan anak-anak muda. Sebab kaedah kita sesuai dengan anak muda lah, maka majoriti anak muda mengundi Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lepas. Betul tuan-tuan? Dan kita yakin mereka akan mengundi kita lagi dalam PRN pada kali ini. Itu cara kita meladeni anak-anak muda. Saya kebetulan Ketua Portfolio Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Perikatan Nasional. Kira-kira macam Shadow Minister untuk pendidikan dan pendidikan tinggi. Dan kita sudah cadangkan, kita sudah sebut dalam ucapan kita di Dewan Rakyat, kita mencadangkan sebuah reformasi pendidikan yang menyeluruh, yang holistik. Kita nak perbaiki sistem, kita nak perbaiki aliran, kita hendak memperkasa sekolah-sekolah agama, kita hendak memperkasa pendidikan dan pengajaran tulisan jawi sebagai contoh. Banyak lagi yang lain, termasuk memperkasa co-curriculum. Berpindah daripada sekarang ini, nisbah dia 90 akademik, 10 co-curriculum kepada 70-30. 70 akademik, 30 co-curriculum. Syarahnya panjang, tapi saya sebut yang ringkas. Itu kaedah kita. Bukan kaedah seperti pimpinan kerajaan Selangor sekarang. Apa dia? Tadi disebut, saya sambung sedikit tentang sekolah-sekolah Islam persendirian. Ada lebih kurang 80 sekolah Islam persendirian yang berhadapan dengan masalah. Apa masalahnya? Masalahnya ialah PBT, pihak berkuasa tempatan, menyusahkan proses untuk mereka mendapat kelulusan. 20 daripadanya atau hampir 30 daripadanya dah dapat dah keputusan dari PBT tertentu. Dia tak boleh terus menggunakan bangunan-bangunan tempat mereka beroperasi selama ini. Bila PBT menyusahkan proses, melambatkan proses atau menamatkan kelulusan itu, JAIS tak boleh bagi sijil kelulusan untuk meneruskan sekolah. Dan ini menyebabkan ujian pelajar-pelajar yang lebih 20,000 orang akan terganggu. Contohnya untuk mengikuti ujian penilaian kelas KAFA, UPKK dan PSRA, ujian penilaian sekolah pendek agama. Saya yakin dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, Perikatan Nasional akan memerintah negeri Selangor dalam pilihan raya kali ini dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila itu berlaku, kita akan selesaikan isu sekolah-sekolah Islam persendirian ini. Dan kita akan tingkatkan lagi pendidikan dan kualiti pendidikan untuk orang-orang muda dan anak-anak kita di Selangor ini. Termasuk dari segi pendidikan digital. Dasar pendidikan digital sudah diluluskan oleh Kabinet hari ini. Tetapi harus ingat, dasar itu digubal ketika menterinya namanya Dr. Razi Jidin ketika kerajaan di bawah Ismail Sabri. Dan di Selangor antara yang akan kita lakukan, saya tahu manifesto belum diumum, tetapi ini sudah pasti, ialah kita akan menambah baik, menambah nilai kepada sesuatu yang dipanggil di Selangor Smart City and Digital Economy. Dia ada convention dia pada setiap tahun. Dan kita harus ingat, ini bermula zaman Azmin Ali sebagai Menteri Besar pada tahun 2016. Benarlah seperti yang disebut oleh Ustaz Syukri tadi. Banyak yang berlaku hari ini di Selangor adalah air tangan ketika kita mentadbir kerajaan Selangor. Oleh yang demikian, saya menyeru anak-anak muda khususnya dan teman-teman di negeri Selangor, termasuk teman-teman daripada UMNO. Saya pun dulu parti itu juga.
termasuklah Arau. Cuma Arau dia lebih hebatlah daripada saya. Arau ni dia punya hebat dan dahsyat dia tu daripada zaman dulu lagi. Saya ni macam ni lah, dari zaman dulu lagi juga. Saya percaya orang-orang UMNO di Selangor faham kalau dia mengundi Pakatan Harapan, dia dapat DAP. Ya. Dan bagi orang-orang PH juga tahu di Selangor ini, kalau dia mengundi PH, dia dapat Zahid Hamidi. Dan tuan-tuan, kerajaan perpaduan namanya, tetapi percayalah, selagi ada orang bernama Zahid Hamidi dalam kerajaan perpaduan, tak mungkin dia tahan sebagai kerajaan perpaduan. Kerana buktinya, siapa dia di belakang yang menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri? Siapa? Siapa? Siapa yang memaksa, mendesak sehingga Ismail Sabri terpaksa menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen? Ini dua bukti sahih. Selagi Zahid ada dalam kerajaan, tak kiralah namanya perpaduan atau apa sekalipun, tidak akan kekal lama. Kerana dah dua kali dia buat noda dalam kerajaan yang dia pernah menjadi sebahagian daripada anggota. Jadi pada 12 hari bulan Ogos, kita tukar Madani itu dari segi maknanya kepada Madani juga, tetapi makna yang baru. Merdeka dari Anwar Ibrahim. Boleh? Menang kita di PRN, maka rumah kaca kerajaan perpaduan insya-Allah akan berderai dengan sendirinya dan kita kembalikan kekuatan, keagungan umat dan masyarakat Malaysia dan Selangor dan 5 negeri lain yang berhadapan dengan PRN dengan kerja kuat kita dan dengan kita punya usaha, dengan barisan yang kukuh dan sambil kita tentunya berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! Takbir!